Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Ika Daily. So hari ni Ika Alhamdulillah bersyukur dengan izin Allah dapat Ika siapkan video YouTube channel ni yang bertajuk Kita Dalam Perjalanan Yang Sangat Jauh. Right? So dengan tujuan saya ciptakan tajuk ini adalah untuk menjadi peringatan kepada diri saya dan keluarga saya, khasnya kepada sekalian umat Islam dan seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah akan sedarkan kita tentang adanya suatu perjalanan yang sangat jauh yang bakal kita temui atau ditempuhi oleh semua insan. Assalamualaikum, welcome back to my channel Ika Daily. Apa khabar semua? So Ika akan doakan semoga you all sihat, panjang umur, okay, dan murah rezeki. Okay, so Ika ada baca buku dalam Kita Dalam Perjalanan Sangat Jauh. So buku ni Kita Dalam Perjalanan Sangat Jauh, sangat best buku ni. Buku ni ada menyatakan tentang alam dunia, alam barzah, alam kubur, alam mahsyar, kan, apa yang akan berlaku nantilah tak lama lagi, kan, di alam akhirat, syurga dan neraka, persiapan sebelum berangkat, kan. So memang best lah buku ni, memang best, kan. So kandungan dia memang best. Di alam barzah, okay, kita sekarang ni berada dalam alam dunia tau. Sekarang ni kita sedang berada di dalam alam dunia, right? Okay, semula kita di alam ni, kita di alam roh, kan, kita masing-masing di alam roh, kita dalam perut mak kita lagi, kan. Lepas tu kita di alam dunia, kemudian kita di alam barzah atau alam kubur. Peringatan Allah mengenai mati itu adalah benar. Okay, so mati itu adalah benar. Semua orang, kita semua akan mati nanti, tak lama lagi, semua orang akan mati. Okay, so nombor 3, kita akan berada di alam mahsyar. Okay, di alam mahsyar, sebahagian daripada kesusahan yang bakal ditemui oleh manusia ketika di padang mahsyar. Nanti buku ni akan kita akan mengupas satu-satu dalam ni. Okey, sebahagian orang yang sejahtera ketika berhimpun di padang mahsyar diteduhkan oleh Allah di bawah arash. Nanti saya akan bacakan siapa yang akan diteduhkan oleh Allah di padang mahsyar nanti. Okay, sebab penting tau, kita kena tahu benda-benda ni sangat penting. Kita kena tahu apa yang akan berlaku nanti kita di alam mahsyar, kan, di alam barzah, alam kubur, sebab kita semua akan pergi ke sana nanti, right? So nanti di antara orang yang tak dihisap di padang mahsyar, saya akan bagi tahu, Ika akan bagi tahu. Dan ada orang yang panjang hisap di padang mahsyar, yang tak dihisap, yang panjang hisap, yang pendek hisap di padang mahsyar. Dan antara perkara yang akan dihisap oleh Allah kepada manusia di hari mahsyar, di penimbangan amal, okay, di alam akhirat, syurga, di antara orang yang disukai oleh Allah, di antara orang yang Allah tak suka, di antara kesukaan yang dipilih oleh ahli syurga. Okay, di dalam syurga tak ada sebarang kesulitan dan kesakitan. Okay, neraka pun ada benar, syurga dan neraka adalah benar. Itu kan betul, nampak, syurga dan neraka adalah benar. Ini bukan main-main, syurga dan neraka adalah benar. Kita kena percaya bahawa syurga dan neraka itu adalah benar, right? Sebab itu kita jangan main dengan perbuatan dosa kita, sebab neraka itu adalah benar. Subhanallah. Okay, so kepanasan api neraka, perihal ahli-ahli neraka. Sebelum persiapan sebelum berangkat, kan, kita kena buat persiapan sebelum kita berangkat ke alam sana. Persiapan pertama, persiapan yang kedua. So buku ni memang sangat best. So Ika akan kupaskan tidak lama lagi. Okay, so stay tuned guys. So, buku ni daripada Ustaz Ghazali Hasbullah, ya, Ustaz Ghazali Abdullah. Okay, so kita bacakan mukadimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan inayah Allah Azza wa Jalla, dapatlah saya tuliskan sebuah buku kecil yang bertajuk Kita Dalam Perjalanan Yang Sangat Jauh, dengan tujuan untuk menjadikan peringatan kepada diri saya dan keluarga saya, khasnya kepada sekalian umat Islam amnya. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini, Allah akan menyedarkan kita tentang adanya sesuatu perjalanan yang sangat jauh yang bakal ditemui dan ditempuhi oleh semua insan. Memandangkan umat Islam di akhir zaman ini tenggelam dalam kelalaian yang amat sangat. Okey, sekarang umat Islam memang dah tenggelam dengan kelalaian yang amat sangat. Kan, mereka dah banyak terlalai, kan, terleka, dilamun oleh kemanisan dunia yang sangat menipu daya, termasuklah diri penulis ini sendiri. Okey, maka tiba-tiba Allah Azza wa Jalla mengilhamkan hamba-Nya yang berlumur dengan mungkar untuk menulis khabar daripada Al-Quran dan hadis, serta khabar ulama yang mustaqim, tentang khabar yang menggembirakan dan khabar yang menakutkan yang bakal ditempuh dan diterima oleh ahli saadah bahagia dan ahli sawakah celaka. Right? Penulis adalah hamba Allah yang jahil lagi banyak kelemahannya. Kemungkinan terdapat kesilapan, maka penulis sangat-sangat mengharapkan keampunan daripada Allah. Subhanallah, kan? Penulis yang hina. Okay, so kita mulakan dengan
tajuk yang pertama. Okay, kita baca dulu di alam mahsyar. Okay, so di alam mahsyar ni adalah sesuatu perhimpunan agung di hadapan Allah yang maha agung. Okay, dengan kadar masa yang beribu-ribu tahun mengikut kiraan akhirat. Okay, nampak di padang mahsyar ni adalah perhimpunan agung. Seperti contoh macam kita berhimpun dalam satu perhimpunan yang sangat agung. So manusia semua akan berhimpun. Itulah di alam mahsyar. Seluruh manusia satu dunia ni akan berhimpun di dalam satu perhimpunan. Itulah maksudnya di alam mahsyar, kan. Memang ramai manusia masa tu akan berkumpul di hadapan Allah Subhanallah. Nampak tak? Itu yang akan berlaku di alam mahsyar nanti. So manusia memang ramai ramai sangat berhimpun, kan. Sampai pack, memang pack memang orang akan bersesak-sesak dengan manusia, kan. Semua akan berhimpun di alam mahsyar nanti, di perhimpunan agung. Subhanallah. Okey, masing-masing akan dihimpun di padang mahsyar nanti. Okey, dan manusia akan dihisap. Seluruh manusia kita semua ni akan dihisap. Dihisap ialah perkiraan yang adil daripada Allah untuk menentukan seseorang itu sama ada layak ke syurga ataupun ke dalam api neraka. Nampak tu you all, kan. Sebab tu kita jangan main-main. Sebabnya syurga dan neraka itu adalah benar. Sebab tu kita jangan main-main buat dosa, kan. Kita jangan main-main, jangan terleka lagi kita buat dosa. Sebab syurga dan neraka itu akan benar. Adalah benar. Syurga dan neraka adalah benar. Memang tak main-main. Ini adalah kebenaran. Syurga dan neraka itu adalah benar. Sebab tu kita jangan buat dosa. Right? Nanti kita akan dihisap. Masa kita dihisap itulah Allah akan hisap dengan perkiraan yang sangat adil. Allah itu maha adil, Tuhan itu maha adil. Tuhan itu akan menentukan sama ada kita layak masuk ke syurga ataupun masuk ke dalam api neraka. Okey, firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 47. Artinya, kami akan menghimpunkan mereka itu, maka tiada kami tinggalkan seseorang pun daripada mereka. Subhanallah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya dihimpunkan manusia oleh Allah di hari kiamat di atas bumi yang putih. Semua akan dihimpunkan nanti. Segala-galanya kita semua daripada dulu, zaman-zaman dulu semua, kan, akan dihimpunkan dalam satu perhimpunan agung di hadapan Allah. Okey? Okey, dah. Okey, sebahagian daripada kesusahan yang bakal diterima oleh manusia semasa di padang mahsyar nanti adalah, orang kata, siapa-siapa yang tak menyempurnakan hak terhadap binatangnya, maka binatangnya akan memijak-mijak orang yang memeliharanya. Faham tak? Kalau kita tak jaga binatang kita elok, kan, kita semasa kita hidup ni, kita kita berlaku zalim terhadap binatang kita pijak binatang, kan, kita naya binatang, kan, nanti binatang tu yang akan pijak kita balik. Contohnya kita pijak kucing, nanti kucing tu akan pijak kita balik di padang mahsyar nanti. Subhanallah. Sebab tu kita jangan berlaku zalim kepada binatang, right? Sebab nanti binatang kita itulah, kan, haiwan peliharaan kita itulah, kucing itulah yang akan mijak kita balik nanti kat akhirat. Kalau kita zalim binatang kat dunia ni, binatang itulah yang akan zalim kat kita dekat akhirat nanti. Dia akan pijak pula kita. Lepas tu, panas tak berganjak dari tempat berdiri selama 40 tahun menunggu suratan amalannya. So 40 tahun kita tak akan berganjak dekat situ. Di padang mahsyar nanti 40 tahun kita akan tunggu selama 40 tahun. Kan, untuk menunggu suratan amalan kita. Subhanallah, lama tu, kan, 40 tahun kita akan bertunggu kat situ. Panas terik matahari kadar satu batu jaraknya dengan manusia. So panas matahari tu, dia memang sangat dekat dengan kita punya kepala, kan, sampai otak kita akan mendidih, akan menggelegak kepala otak kita. Sebab terlampau panas ni matahari tu, masa kita berhimpun di padang mahsyar nanti ramai-ramai tu, kan. Sangat panas, right? Okey. Dan manusia akan ditenggelami oleh peluhnya sendiri mengikut kadar amalan kejahatannya. Okey, manusia akan ditenggelami oleh peluh mengikut kadar jahat dia. Ada peluh paras kaki, ada peluh paras lutut, ada peluh paras pinggang, dan ada peluh paras mulut. Dan ada peluh kita akan paras telinga. Right? So peluh kita akan mengikut kadar dosa kita. Kalau dosa kita banyak, maka peluh kita akan banyak sampai macam ni, sampai kita lemas dengan peluh tu. You all jangan main-main, kan, sebab nanti korang akan lemas dengan peluh. Kalau korang banyak buat dosa, banyak buat jahat, maka nanti peluh korang akan makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Lama-lama korang akan kelemasan dengan peluh yang sangat busuk, kan. Dah lah kena berhimpun ramai-ramai dengan matahari, dengan panas, mesti rimas, kan, dengan peluh lagi, dengan bau busuk lagi, kan. Kalau korang dosa sikit, nanti peluh korang sikit. Kalau korang dosa banyak, kan, peluh korang akan jadi banyak. Subhanallah. Nanti korang akan tenggelam dengan peluh korang, dengan bau busuk semua, kan. Sebab tu kita jangan main-main dengan buat-buat dosa ni. Okey, nanti kita akan diseksa oleh satu batang leher, iaitu 3 golongan. Kita akan diseksa oleh 3 batang leher yang mempunyai 2 mata, 2 telinga dan serta lidah. 3 golongan manusia. Yang pertama, orang yang bengis dan keras hatinya lagi berdegil tak menerima kebenaran. Kan,
apabila kita cakap kebenaran, mereka tak nak terima. Kita cakap pasal aurat itu wajib, mereka tak nak terima. Mereka tak nak terima kebenaran. Kan kita dah bagi tahu mereka, ni lah contohnya kan, nombor A ni, kita contoh, kita dah bagi tahu orang aurat itu wajib, tapi mereka tetap tak nak terima kebenaran kan. Mereka tetap juga tak nak pakai tudung walaupun kita dah cakap tutup aurat itu wajib. Orang golongan macam ni lah yang akan diseksa nanti. Nanti di pada mahsyar nanti kan, sebab kita dah bagi tahu kebenaran dah. Yang tutup aurat itu wajib, yang kita wajib untuk menutup aurat kita, wajib untuk memakai tudung, wajib untuk memakai baju yang sopan kan. Tapi mereka tetap juga tak mau dengar. Mereka tetap juga nak pakai seksi-seksi. Mereka tetap juga nak dedah rambut orang. Mereka tetap juga nak pakai pakai baju nampak-nampak payudara semua kan. Mereka tetap juga nak pakai seksi-seksi. Orang itu yang akan golongan itu yang akan diseksa di padang mahsyar sebab mereka keras hati. Mereka degil. Mereka degil tak nak terima kebenaran walaupun Allah dah cakap tutup aurat itu wajib, tutup aurat itu wajib. Tapi mereka tetap juga degil. Kan tak nak terima kebenaran walaupun mereka dah tahu benda tu wajib. Kan mereka tak nak, mereka bengis, mereka keras hati, degil. Orang itu yang akan diseksa oleh Allah nanti di padang mahsyar. Sebab tu kita jangan main-main bab-bab benda macam ni kan. Kalau kita degil, tak nak terima kebenaran kan, kita masih lagi dengan kedegilan kita, keras hati kita, kita takut nanti Allah akan seksa kita di padang mahsyar nanti. Subhanallah. Sebab tu kita jangan main-main dengan orang kata ayat-ayat Allah ni. Kita kena menerima kebenaran kan. Kalau Allah kata tutup aurat tu wajib, kita kena wajib untuk menutup aurat. Alright? Dan nombor B adalah orang yang mempersekutukan Allah. Yang orang golongan yang akan diseksa adalah orang yang mempersekutukan Allah dengan lain. Maksudnya orang yang telah menduakan Allah kan. Mereka dah tahu tak ada Tuhan selain Allah, tapi mereka tetap mempersekutukan Allah. Mereka tetap sembah Tuhan selain daripada Allah. Orang itu juga akan diseksa oleh Allah. Mereka tetap juga nak murtad kan, walaupun mereka dah tahu bahawa Allah itu esa, Allah itu maha berkuasa, Allah itu tak ada Tuhan selain Allah kan. Nabi Muhammad SAW, mereka dah tahu bahawa tak ada Tuhan selain Allah, tapi mereka tetap juga nak murtad. Mereka tetap juga nak menduakan Allah, sembah Tuhan selain daripada Allah. Golongan itulah yang akan diseksa oleh Allah di padang mahsyar nanti. Kan, orang yang mempersekutukan Allah. Kan, padahal mereka dah tahu bahawa tak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah kan. Mereka dah tahu tak ada Tuhan selain Allah, tapi mereka tetap nak, orang kata, menduakan Allah, mempersekutukan Allah kan, mensyirikkan Allah. Orang itulah yang akan diseksa oleh Allah nanti. Okey? Dan nombor 3, orang yang membuat gambar bernyawa. Orang yang membuat gambar yang bernyawa. Dan nombor 4, ketakutan yang amat sangat melihat neraka yang ditarik oleh 70,000 malaikat. Pada tiap-tiap satu tali, dan tali itu sebanyak 70,000. Mereka akan merasa sangat takut, yang amat sangat, kerana neraka yang ditarik 70,000 malaikat akan menarik mereka masuk ke dalam api neraka. Subhanallah, 70,000 malaikat yang begitu banyak lagi, subhanallah. Dan mereka akan malu dan hina apabila melihat tayangan amal gambar kejahatan mereka. Sebab tu kita jangan buat jahat dekat dunia ni. Dekat dunia ni kita berzina, kita minum arak, kita berjudi kan, kita minum arak, kita berzina, kita ambil dadah kan. Nanti kita akan malu sendiri apabila kita melihat balik tayangan gambar, amal gambar kejahatan kita kan. Kita pakai baju seksi-seksi, kita berzina semua dengan laki tu, dengan laki ni kan. Lepas tu kita minum arak, tonggang arak, kita main dengan perempuan tu, main dengan perempuan ni kan, main dengan perempuan tu. Nanti kita akan, Allah akan tunjuk balik perbuatan kita tu di hadapan oleh manusia-manusia yang tadi tu, yang ramai tu kan, yang berhimpun, satu dunia ni akan berhimpun. Nampak? Subhanallah. Sebab tu kita kena takut dengan dosa kita tau. Sebab kita takut nanti Allah akan tayangkan balik tayangan gambar kita tu. Kan satu dunia akan tengok. Subhanallah. Bayangkan, isteri kita pun akan tengok. Kita pergi dengan perempuan lain kan, main dengan perempuan lain semua. Bini kita akan tengok. Kan kita pergi layan jauh ke, subhanallah, bini kita akan tengok. Anak-anak kita akan tengok. Orang kampung kita akan tengok. Semua satu dunia akan tengok tayangan amal gambar kita. Sebab tu kita kat dunia ni kita jangan buat dosa kan. Sebab nanti Allah akan tunjuk balik tayangan gambar kita semua masa kita buat dekat dunia ni. Subhanallah, apa yang kita buat dekat dunia semua Allah akan tunjuk balik. Sebab tu kita jangan buat dosa. Kan, kalau kita bunuh orang pun nanti Allah akan tunjuk balik gambar kita tengah bunuh orang tu. Allah akan tunjuk balik kan. Walaupun manusia dekat dunia ni, manusia tak nampak kita bunuh orang kan, tapi Allah itu maha melihat. Dan nanti dekat padang mahsyar nanti Allah akan tunjuk balik. Kan, subhanallah, Allah akan tunjuk balik tayangan amal gambar kita buat dosa tu. Sebab itulah kita kena bertaubat kan. Kita takut nanti Allah akan tunjuk di hadapan semua orang akan tahu kebenaran nanti. Subhanallah, Allah akan tunjuk di hadapan semua orang nanti kita punya amal kejahatan buruk kita semua kan.
apa yang kita ambil rasuah tu, semua Allah akan tunjuk balik. Kan walaupun dekat dunia kita boleh sorok-sorok, manusia tak nampak kita ambil rasuah, tapi nanti Allah akan tunjuk balik segala-galanya. Kebenaran akan terbongkar nanti di padang mahsyar nanti. Segala-galanya akan terbongkar di padang mahsyar. Kita akan tahu siapa yang telah memfitnah kita, siapa yang telah mengumpat kita belakang-belakang, siapa yang telah memfitnah kita, siapa yang telah mengaibkan kita, siapa yang telah mengumpat pasal kita. Semua segala-galanya akan terbongkar nanti di padang mahsyar. Subhanallah. Sebab itulah kan kita hidup kat dunia ni, kita jangan buat jahat, sebab segala-galanya Allah dah rekod segala-galanya. Nanti kita akan tengok balik nanti. Kan kita akan tengok balik dekat dalam di padang mahsyar nanti Allah akan tunjuk balik. Macam kita contohnya, kita macam tengah tengok kita macam tengah tengok movie. Macam kita tengok dekat panggung wayang kan kita pergi panggung wayang kan. Masa tu kan panggung wayang punya besar punya skrin, kita akan tengok balik segala peristiwa-peristiwa yang kita buat dekat dunia ni. Kan kita pergi kita pergi minum arak, ambil dadah ke, berjudi ke, berzina ke, semua kita akan tengok balik. Minum arak ke, membunuh orang ke. Subhanallah. Kan kita akan malu dan hina apabila melihat tayangan gambar amal jahat kita. Okey? Allah akan tunjuk balik. Masa tu kebenaran akan terbongkar. Dan nombor 4, berjalan kaki sehingga meniti siratul mustaqim, iaitu orang sedikit amal baiknya. Okey, so kita akan berjalan kaki. Berjalan dengan muka sehingga meniti siratul mustaqim, iaitu orang yang amal riba dan banyak kejahatannya. Nampak tak? Kita akan berjalan dengan muka dengan orang yang banyak mengamalkan amalan riba. Okey, siapa yang amal dekat dunia ni, siapa yang kat dunia ni mengamalkan amalan riba, mereka akan berjalan kaki dengan muka. Dan nombor 4, menyesal dan berduka cita yang amat sangat di atas sedikit amal baiknya. Kenapalah aku sikit je buat amal soleh waktu kat dunia ni, ya Allah. Kenapalah mereka akan masa sedih dan kecewa. Kenapalah aku sikit je buat amal masa kat dunia ni, ya Allah. Kenapalah mereka akan mempertikaikan kenapa mereka buat amalan sikit kan. Masa tu dah tak berguna lagi kan, Dan nombor 5, menyesal dan duka cita yang amat sangat di atas banyak amal jahat. Kenapalah aku banyak buat amalan jahat kat dunia ni, ya Allah. Kenapalah aku banyak buat jahat. Mereka akan menyesal kan. Ya Allah, kenapalah masa hidup kat dunia ni aku tak nak buat amal baik. Kenapalah aku tak nak sedekah. Kenapalah aku tak nak buat baik dekat mak ayah aku. Kenapalah aku tak nak sedekah. Kenapalah aku tak nak tolong orang kan. Masa-masa tu mereka akan menyesal kan, apabila mereka melihat kembali amalan kejahatan mereka kan. Mereka akan tanya, kenapalah ya Allah aku. Okey, seterusnya, yang ini kita akan rasa takut yang amat sangat. Yang ini kita akan rasa takut. Sebab apa? Kita akan rasa takut yang amat sangat dengan dakwaan orang yang dizalimi. Okay, so siapa-siapa yang manusia yang hidup dekat dunia ni, masa dia dekat dunia ni, dia telah dizalimi oleh orang yang berlaku zalim terhadapnya. Nanti, semua orang akan mendakwa orang yang dizalimi. Sebagai contoh kan, kita kat dunia ni kita kena zalim kan, kita kena fitnah. Kita kena fitnah dekat dunia ni. Contohnya kita kena fitnah kat dunia ni kan, nanti kita akan dakwa orang yang fitnah kita. Dia ni lah ya Allah yang telah fitnah aku, ya Allah. Dia ni lah ya Allah yang telah fitnah aku masa aku hidup dekat dunia ni. Dia ni lah orang yang telah fitnah aku, ya Allah. Dia ni lah telah menyebabkan aku kena fitnah, lepas tu aku kena masuk dalam penjara. Dia ni lah ya Allah yang telah fitnah aku. Kita yang kena zalim tu, dia ni lah yang telah fitnah aku sampai aku kena pukul semua dalam penjara. Dia ni lah ya Allah. Orang yang kena fitnah tu akan mendakwa orang yang telah fitnah dia tu. Subhanallah kan. Masa tu masing-masing akan takut dengan dakwaan orang kan. Kalau kita kena pukul pun kat dunia ni, dia ni lah yang telah pukul saya, ya Allah. Dia ni lah telah pukul saya kan, sampai saya habis saya punya patah pinggang saya. Dia ni lah yang telah pukul saya, ya Allah. Dia ni lah yang telah berlaku zalim kepada saya kan. Dia ni lah telah pukul saya sampai saya dia ni telah sepak muka saya sampai saya punya telinga pekak, ya Allah. Nampak, masing-masing akan mendakwa orang yang berlaku zalim dekat dia. Sebab tu kita jangan menzalimi manusia kan. Dia ni lah telah, ya Allah, dia ni lah orangnya yang telah pukul saya kan, sampai saya berdarah, hidung saya berdarah semua, sampai kaki saya patah. Dia ni lah orangnya. Masing-masing akan mendakwa orang yang dizalimi. Macam tu juga dengan anak-anak ibu bapa yang tak bertanggungjawab dekat anak dia kan. Mak ayah dia yang tak bertanggungjawab dekat anak dia akan mendakwa bapa dia. Kan, sebagai contoh, bapa dia tak bertanggungjawab dekat anak dia kan. Bapa dia hilang macam tu kan. Bapa dia hilang, bapa dia tak nak bertanggungjawab, tak nak bagi nafkah kan. Nanti anak akan mendakwa bapa dia. Inilah orangnya ya Allah, inilah orangnya ya Allah yang telah berlaku zalim kepada saya, ya Allah. Dia tak pernah bagi nafkah kepada saya, ya Allah. Inilah orangnya ya Allah. Dia tak pernah bagi saya makan, dia tak pernah bagi saya duit kan. Dia inilah orangnya ya Allah. Kan, anak-anak akan mendakwa bapa dia kan. Dia ni Allah tak bertanggungjawab dekat terhadap saya, ya Allah kan. Dia tak pernah bagi kami makan, dia tak pernah tengok saya masa saya dilahirkan. Dia tak pernah bagi saya makan, dia tak pernah bagi saya duit semua kan. Dia tak pernah bagi nafkah dekat kami. Dia ni lah, nampak. Sebab tu kita jangan main-main kan. Kalau kita tak bertanggungjawab dekat anak kita dekat dunia ni, anak-anak akan mendakwa bapak dia.
Sebab tu kita jangan main-main kan. Jangan main-main. Okey, nanti bapak dia semua yang tak bertanggungjawab tu akan berada di padang mahsyar, dia takkan boleh lari. Bapak yang tak bertanggungjawab tu takkan boleh lari. Dia takkan boleh lari, subhanallah. Nanti anak akan dakwa bapak dia yang tak bertanggungjawab tu. Isteri-isteri pula akan mendakwa suami. Okey, isteri-isteri akan mendakwa suami. Suaminya yang tak bertanggungjawab, yang tak bagi nafkah dekat isterinya masa hidup dekat dunia ni, isteri akan mendakwa suami. Dia ni orangnya ya Allah, dia ni lah orangnya yang tak pernah bagi kami nafkah ya Allah, dia tak pernah bagi nafkah zahir dan batin kepada kami ya Allah. Dia ni lah ya Allah orangnya yang tak pernah bagi saya makan, tak pernah bagi saya barang dapur. Inilah orangnya ya Allah, tak bertanggungjawab dekat saya ya Allah. Kan, tahu melahirkan anak je, tahu buat anak je, tapi tak bertanggungjawab. Inilah orangnya. Isteri akan mendakwa suaminya. Isteri akan mendakwa suaminya di padang mahsyar nanti. Suaminya yang tidak bertanggungjawab, isteri akan mendakwa suaminya. Inilah ya Allah, inilah suami saya yang tak bertanggungjawab tu ya Allah. Kan, dia tak pernah bagi kami makan, dia tak pernah bagi kami duit belanja, tak pernah bagi kami nafkah, tempat tinggal semua. Inilah orangnya. Okey? Sebab tu kita kena bertanggungjawab terhadap anak dan isteri kita semua. Masing-masing kena bertanggungjawab. Okey? Dan isteri juga, suami juga akan mendakwa isterinya kalau isterinya tak bertanggungjawab dekat diri dia kan. Inilah orangnya ya Allah. Ini orangnya lah yang tak pernah bagi kami, tak pernah bagi saya makan, tak pernah jaga makan minum saya, tak pernah jaga tempat tidur saya kan, tak pernah tak pernah bagi kami nafkah batin. Suami juga akan mendakwa isterinya kalau isterinya tak bertanggungjawab. Dia ni lah tak pernah jaga pakai minum saya. Dia ni yang tak pernah tak pernah jaga kasut saya, pakai minum saya semua dia tak pernah jaga. Suami pun akan mendakwa isterinya kalau isterinya tak bertanggungjawab. Sebab tu kita hidup kat dunia ni kita kena bertanggungjawab. Kan, bertanggungjawab terhadap dan amanah terhadap tugas yang telah Allah berikan kepada kita. Kita kena jaga anak kita dengan baik, kita kena jaga pasangan kita dengan baik, kita kena jaga isteri kita dengan baik, kita kena jaga suami kita dengan baik. Okey, kalau tidak pasangan masing-masing akan mendakwa pasangan masing-masing. Anak akan mendakwa mak akan mendakwa anak, kan? Bapa akan mendakwa anak. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau ada anak-anak semasa hidup dekat dunia ni, kalau ada mak yang masih hidup dekat dunia ni, anak-anak tak bertanggungjawab terhadap maknya akan mendakwa anaknya. Kan, inilah orangnya ya Allah. Masa saya sakit ya Allah, dia tak pernah jaga saya ya Allah. Masa saya sakit ya Allah, dia tak pernah jaga saya ya Allah. Masa saya sakit dia buat tak tahu saja ya Allah. Inilah orangnya ya Allah kan, dia tak pernah jaga pakai minum saya, dia tak pernah jaga tempat tidur saya. Dia ni lah orangnya tak bertanggungjawab. Kan, masa hidup dia tidur saja ya Allah. Kan, dia tak nak tolong saya masak. Inilah orangnya ya Allah. Inilah orangnya ya Allah. Inilah orangnya. Kan, dia tak jaga saya ya Allah. Saya seorang je buat kerja. Kan, inilah orangnya. Saya seorang je yang masak. Saya seorang je lah yang basuh. Dia punya baju dia, spender dia, semua saya seorang je yang basuh. Kan, dia tidur je. Dia tidur, makan, tidur. Inilah orangnya. Mak akan mendakwa anak nanti di padang mahsyar. Subhanallah. Sebab tu kita kena bertanggungjawab. Okey? Dan rakyat juga akan mendakwa orang yang memerintahnya. Kan, rakyat akan mendakwa pemimpin. Kalau pemimpin tak bertanggungjawab, rakyat akan mendakwa. Inilah ya Allah pemimpin itu ya Allah, pemimpin ni lah yang tak bertanggungjawab dengan saya. Pemimpin ni lah yang tak bagi kami tak bagi kami bantuan. Kalau kami tengah susah pun pemimpin ni lah tak bagi kami bantuan. Mereka biar je kan kami hidup susah. Inilah orangnya ya Allah. Inilah orangnya ya Allah. Inilah orangnya ya Allah. Kan, dia biar je kami hidup susah. Dia buat tak tahu je terhadap kami. Kami hidup susah pun kami tak tahu nak minta tolong siapa. Diorang buat tak tahu je terhadap kami. Pemimpin pun akan kena dakwa nanti di padang mahsyar. Subhanallah. Kan, sebab tu kita kena jadi pemimpin yang baik. Kita kena bertanggungjawab terhadap rakyat kita. Kalau tidak, rakyat akan mendakwa pemimpinnya. Subhanallah. Dan nombor 4, orang yang kena zalim akan mendakwa orang yang menzalimi. Ini contohnya orang yang kena game. Masa hidupnya dekat dunia ni dia kena game kan. Dia kena game, dia kena tipu semua kan. Dia kena naya kan. Dia kena naya. Inilah orangnya ya Allah. Dia ni lah orang yang tak bertanggungjawab tu ya Allah. Dia ni lah yang orangnya yang tipu saya. Dia tipu saya, dia game saya. Kan. Inilah orangnya. Kan, dia banyak tipu saya, dia banyak game saya. Inilah orangnya ya Allah. Orang yang kena zalim akan mendakwa orang yang dizalimi. Siapa-siapa saja yang pernah teraniaya dekat dunia ni, kan, dia ni lah menyebabkan saya meringkuk masuk dalam penjara. Dia ni lah menyebabkan saya tak bersalah tapi saya terpaksa meringkuk dalam penjara. Nanti pasal mereka semua akan mendakwa orang yang kena zalim tu kan. Yang teraniaya tu, orang yang teraniaya tu akan mendakwa orang yang zalim tu. Orang ni lah yang telah pukul, yang telah bunuh mak bapak saya semua kan. Okey?
orang ni lah yang telah pukul mak saya, yang telah bunuh bapak saya semua. Orang masing-masing akan mendakwa orang yang berlaku zalim tu. Kan, dia ni yang telah bunuh keluarga saya, telah bunuh anak saya. Inilah orangnya ya Allah, inilah orangnya ya Allah. Kan, masing-masing akan mendakwa. Okay. So semua orang tak akan dapat lari dekat padang mahsyar ni, semua orang tak akan dapat lari. Masing-masing dah kena kepung dengan malaikat. Malaikat akan kepung kita nanti di padang mahsyar nanti. So semua orang tak akan dapat lari. Orang yang buat dosa, orang yang telah berdosa membunuh, dosa menganiaya, dosa memfitnah, dosa mengumpat, dosa segala dosa-dosa semua, mereka pendosa-pendosa semua tidak akan dapat lari daripada segala dosa-dosa mereka. Masing-masing akan kena kepung. Okay, siapa yang telah membunuh dekat atas dunia ni, masing-masing akan kena kepung nanti di padang mahsyar. Mungkin dekat dunia mereka boleh lari, tapi di padang mahsyar mereka tidak akan dapat lari. Subhanallah. Okey, dan ketakutan yang amat sangat ketika ditimbang amal baik dan jahatnya. Masing-masing akan berasa takut ketika ditimbang amal baik dan amal jahat. Okey, sebab itulah kita sekarang ni masing-masing diberikan buku catatan amal. Sekarang ni kita telah diberikan buku catatan amal, buku catatan amal baik dan buku catatan amalan belah kiri. Amal kanan dan amal kiri. Amal kanan adalah amalan baik dan amalan kiri adalah amalan jahat. So kalau kita buat dosa, kalau kita buat macam contoh, kita bersedekah ni kan, tapi sedekah kita sikit, tapi kita buat dosa banyak kan, dosa kita lagi banyak daripada amalan baik kita, kan, nanti Allah akan timbang. Dosa kita banyak, dosa kita mengumpat, dosa kita memfitnah, dosa kita mencuri, dosa kita membunuh, dosa kita berjudi, dosa kita tayang-tayang aurat kan, dosa kita lagi banyak. Lepas tu kita punya pahala sikit, nanti Allah akan timbang. Sama ada kalau dosa kita lagi banyak daripada amalan kebaikan kita, kalau baik kita lagi sikit kan, dosa kita lagi banyak, maka kita akan masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau kita banyak pahala kita banyak amalan baik kita lagi banyak daripada jahat kita kan, kita bersedekah, kita tolong orang kan, kita bersedekah, kita infak harta kita di jalan Allah, kita buat baik kepada semua orang, sedekah, bagi mak ayah makan semua. Kalau amalan baik kita lagi banyak kepada kita punya dosa kita, maka kita akan masuk ke dalam syurga. Masing-masing akan ditimbang kan, masing-masing kena timbang dia punya amalan baik dan amalan jahat. Kalau amalan jahat dia lagi banyak, so dia akan masuk ke dalam api neraka. So kalau amalan baik dia lagi banyak, so dia akan masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Sebab tu kita hidup kat dunia ni, kita kena banyak berbuat amalan kebaikan, kita kena berebut-rebut untuk berbuat pahala. Okey, supaya bila nanti kena timbang nanti kat padang mahsyar, insya-Allah bila kita timbang nanti, semoga Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Sebab tu sekarang ni kita kena dah step berbuat baik kan, berebut-rebut untuk berbuat baik, berbuat pahala kan, berebut-rebut mengejar pahala. Okey, berbanyak-banyaklah buat amalan kebaikan semasa kita hidup dekat dunia ni, supaya nanti bila kita kena timbang oleh Allah amalan baik dan amalan jahat nanti, semoga kita semua akan masuk ke dalam syurga kan. Kita takut kalau kita timbang jahat lagi banyak, kita takut kita akan masuk ke dalam api neraka. Subhanallah. Okey, itu sahaja Ika punya perkongsian Ika pada hari ini. So thank you all yang tengok Ika punya YouTube channel. So kita akan bersambung nanti, okay, dalam bab yang seterusnya. Subhanallah. Okay, so yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang pada saya sendiri. So terima kasih you all yang tengok Ika punya YouTube channel. So Ika doakan semoga you all dipermudahkan segala urusan dan semoga you all murah rezeki. So hidup kat dunia ni kena banyak buat amalan kebaikan. Okay, so kita sekarang dah start kena, bukan sekarang, daripada dulu lagi sepatutnya kita dah kena start buat amalan kebaikan. Buat amalan kebaikan sebanyak-banyaknya kan, berebut-rebut kita buat amalan kebaikan. Sebab kita takut nanti bila kita ditimbang oleh Allah nanti kan, kita takut nanti kalau timbang amalan jahat kita lagi banyak, kita takut Allah akan masukkan kita dalam api neraka. Itu kita tak nak. Sebab syurga dan neraka itu adalah benar. Alright, so kita kena ingat tu, syurga dan neraka adalah benar. Ini bukan main-main, ini adalah benar. Alright, so saya akan doakan semoga you all semua dipermudahkan segala urusan. Semoga you all akan diselamatkan oleh Allah sehingga di padang mahsyar nanti. Alright, so kita semua sebelum tu Ika lupa nak cakap, sebelum tu kita semua akan berjumpa nanti kembali di padang mahsyar. Okay, semua kita akan berjumpa. So orang-orang yang dulu yang pernah game kita kan, zaman-zaman dulu yang pernah game kita, yang pernah nanya kita masa dulu-dulu kan, yang dia pernah tak bertanggungjawab terhadap kita, dia lari daripada masalah kan, semua yang dia pernah game kita, yang pernah nanya kita, yang pernah tipu kita, yang pernah fitnah kita, yang pernah game kita, yang pernah lari daripada tanggungjawab semua kan, masing-masing kita semua akan berjumpa kembali di padang mahsyar. Subhanallah. Betul ke Allah? Betul-betul. Nampak tu? Betul. Semua orang akan berjumpa. Kita akan berjumpa kembali. Kan, masing-masing akan dihimpunkan di perhimpunan agung. Masing-masing akan berjumpa. Orang yang pernah kena tipu pun akan kena jumpa orang yang kena tipu tu. Kan, kita tipu orang, nanti orang penipu tu, oh ni kau punya penipu yang kau lari dekat dunia ni kan. Kita jumpa balik di padang mahsyar. Subhanallah. Nampak? Kan, kita akan jumpa orang yang pernah tipu kita, orang pernah nanya kita, yang pernah game kita, yang pernah langgar lari kita, yang pernah fitnah kita, kita akan berjumpa kembali. Kan, orang yang pernah
siapa-siapa pasangan kan, pasangan siapa-siapa saja yang pasangan dia lari daripada masalah, dia lari daripada tanggungjawab dia, gantung tak bertali semua kan, masing-masing akan berjumpa kembali di padang mahsyar. Subhanallah, nampak? Kita semua akan berjumpa kembali. So sebab itulah orang yang nanya kita, yang kena game kita tu kan, kalau boleh sempat kan, kalau you all sempat, you all kena selesaikan masalah korang semasa hidup dekat dunia ni. Alright, kena selesaikan masalah korang semasa hidup ke dunia. Kena minta maaf dengan orang yang pernah korang nanya dulu kan. Korang kena minta maaf balik dengan orang yang pernah nanya korang kan. Orang yang pernah korang lari pada tanggungjawab, so korang kena minta maaf balik dekat dunia ni. Selagi tu korang tak maafkan, kalau you all tak pergi minta maaf balik kan, nanti dekat pada mahsyar kita akan berjumpa kembali nanti. Right? So Allah itu adalah Tuhan yang Maha Adil, dan Allah juga lah yang akan menghukum mereka yang buat kejahatan kan. So orang yang tak nanya tu jangan kita risau. Orang yang tak nanya semua nanti balasan Allah adalah adil. Sebab tu kita jangan sedih hidup kat dunia ni. So siapa-siapa yang pernah tak nanya masa hidup kat dunia ni, kita jangan sedih. Sebab apa? Sebab nanti hukuman Allah adalah paling adil. Allah adalah Allah itu adalah Maha Adil kan. Allah adalah hakim kita yang adil dekat pada mahsyar nanti. Walaupun dekat dunia ni hukuman manusia itu tidak adil, yang tak bersalah telah, orang kata tak bersalah, yang terpaksa meringkuk dalam penjara kan, tak bersalah meringkuk dalam penjara, tapi yang bersalah pula, yang buat dosa, yang buat jahat pula terlepas keluar. Nampak hukuman dunia tak adil kan? Yang buat jahat, yang penjenayah terbebas kat luar, tapi yang tak bersalah kena meringkuk dalam penjara. Walaupun hukuman dunia ini tidak adil, tetapi hukuman Allah itu Maha Adil. Kan hukuman Allah Maha Adil. Itu kita kena percaya, sebab dalam Al-Quran pun memang dah tulis, walaupun hukuman dunia ini tidak adil, tapi hukuman Allah itu Maha Adil. So Allah akan adil dengan seadil-adilnya di padang mahsyar nanti. Right? So orang yang tak nanya tu jangan sedih-sedih, sebab kita tunggu sahaja. Tunggu sahajakan hukuman Allah nanti di padang mahsyar, sebab Allah itu Maha Adil. Okay, bye semua. Assalamualaikum, dan semoga semua orang berjaya dunia dan akhirat. Bye. Subhanallah.